bab 11 dalam subtopik jenis keimunan. Okay, apa yang kita akan belajar dalam subtopik jenis keimunan ni? Kita akan belajar jenis-jenis keimunan. Kita ada keimunan pasif dan keimunan aktif, dan kita membandingkan antara keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Right, so kita teruskan. Now, apakah itu keimunan? Keimunan kita dah discuss sebelum ni adalah keupayaan badan melawan patogen. Okey. So, keupayaan badan melawan patogen ni melibatkan penghasilan antibodi. Bila kita cerita mengenai keimunan, kita discuss mengenai keimunan, ia melibatkan antibodi, penghasilan antibodi. Okey, so di sini kita pecahkan keimunan ni ada dua jenis. Satu adalah keimunan aktif, kedua adalah keimunan pasif. Keimunan aktif ni kalaulah nak faham, maksudnya limfosit, sel darah putih, antibody dihasilkan daripada sel limfosit ataupun limfosit lah. Okey, kalau keimunan pasif maksudnya antibody dari sumber luar. So, aktif maksudnya badan kita aktif menghasilkan antibody sendiri. Kalau pasif tu terima je, duduk diam je, sebab antibody tu dapat daripada luar. Okey, now keimunan ni kita boleh pecahkan kepada dua pula. Kita ada keimunan aktif, keimunan semula jadi, dan satu lagi adalah buatan. Ini pun sama, semula jadi, dan satu lagi adalah buatan. So, kalaulah keyword dia di sini, kalaulah awak nampak buatan melibatkan suntikan. Okey, tak natural, suntikan. Okey, so di sini kalaulah nama penuh dia, keimunan aktif semula jadi. Aktif kenapa? Aktif adalah disebabkan antibody tu dihasilkan oleh sel limfosit kita. Okey, semula jadi. Kenapa semula jadi? Ia tidak melibatkan suntikan. So, macam mana kita boleh dapat keimunan aktif semula jadi setelah sembuh daripada penyakit? Contohnya adalah demam. Kalau awak ada kena demam, kena virus A. So bila awak dah demam, awak baik daripada demam virus A, badan kita telah punya antibody terhadap virus A. So, katakanlah virus A tu cuba attack balik sel badan kita, belum sempat nak demam, badan kita telah menghasilkan antibody. So, itu yang kita panggil dia sebagai keimunan aktif semula jadi. Contohnya macam chicken pox. Okay, chicken pox kan kita kena sekali seumur hidup kan. So, kenapa? Sebab mula-mula kita kena, badan kita menghasilkan antibody. Okay, so bilalah badan kita dah menang, antibody lawan antigen tu dah menang, gerak balas keimunan terhasil. Bila gerak keimunan terhasil, maksudnya badan kita dah imun ataupun dah mengalami keimunan. So basically kalaulah chicken pox tu datang kali kedua nak attack badan kita tak akan sakit. Belum sempat sakit lagi, kita dah bunuh dulu virus chicken pox tu. Itu yang kita panggil dia adalah sebagai keimunan aktif semula jadi. Apakah itu keimunan buatan? Keimunan buatan, kalau awak nampak buatan, apa-apa buatan, ia melibatkan suntikan. Okey, so kalau keimunan aktif buatan, apa yang kita suntik? Kita suntik vaksin. Vaksin ni sebenarnya apa? Vaksin ni sebenarnya adalah patogen yang dilemahkan. Okey, so kita nak cakap dekat sini, apakah itu vaksin? Vaksin adalah ampaian patogen lemah. Ataupun kita kata patogen lemah atau dimatikan. Okay, so ni nanti kita akan bincang nanti. So, kalaulah kita kata keimunan pasif semula jadi, dan biasanya ni, kalaulah buatan, aktif buatan, ini kita suntik sebelum sakit. So, biasanya vaksin ni kita suntik orang, kalau orang tu sebelum dia sakit. Sebelum sakit, baru kita kalau dah sakit, tak sesuai lah untuk vaksin. Okey, now kalau keimunan pasif buatan,
keimunan pasif buatan contohnya adalah anti-serum. So anti-serum ni contohnya kalaulah kita dah kena patuk ular. So kalau kita kena patuk ular, so basically kita nak cepat nak hilangkan orang kata racun tu cepat daripada badan kita. So kita suntik anti-serum. Apakah anti-serum? Dalam anti-serum ni sebenarnya telah mengandungi antibody spesifik. So kita kata bezanya antibody ni adalah dari luar, bukan dihasilkan oleh limfosit badan kita. Bukan dihasilkan oleh badan. Okey, kita teruskan. Okey, so saya ambil daripada buku teks awak. Buku teks awak adalah pada muka surat. Okey, this one adalah pada muka surat 206. Okey, now apakah itu keimunan aktif? Okey, keimunan aktif adalah antibody dihasilkan oleh sel limfosit. Dan disebabkan ia dihasilkan oleh sel limfosit badan kita, keimunan ni adalah kekal pada jangka masa yang lama. Maksudnya dia tahan lama sebab antibody tu dihasilkan oleh sel darah putih kita, limfosit kita. Okey, tadi kita dah cakap keimunan ada dua. Satu semula jadi, satu adalah buatan. Bila kita kata buatan ia melibatkan suntikan. Tapi orang kata, apakah persamaan antara keimunan aktif semula jadi dan juga buatan? Persamaannya, antibody dihasilkan oleh sel limfosit. Persamaan kedua, keimunan dia adalah kekal untuk jangka masa yang lama. So kita tengok perbezaan antara keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Now, tadi kita dah kata, kalaulah buatan ia melibatkan suntikan. Suntikan apa? Ia melibatkan suntikan vaksin. Apakah itu vaksin? Vaksin ialah ampaian atau patogen yang lemah atau mati. So senang kata macam ni tau. Kita nak hasilkan gerak balas keimunan. Lepas tu kita main tipu. Maksud saya main tipu ni macam mana? Kita suntik dalam badan kita patogen atau antigen yang lemah atau telah dimatikan. So basically antibody kita of course lah senang nak lawan antigen tu. Bila antibody kita dah menang lawan antigen tu, kita kata badan kita dah mempunyai gerak balas keimunan, dah melakukan gerak balas keimunan. So bila dah ada gerak balas keimunan berlaku, so badan kita dah imun ataupun badan kita telah memperolehi keimunan. So nampak tak kat sini? Apabila vaksin disuntik ke dalam badan, vaksin ni akan merangsang limfosit untuk menghasilkan antibody menentang patogen. So basically yang disuntik tu lemah. So maksudnya untuk menghasilkan gerak balas keimunan ni lebih mudah untuk badan kita. Okey. Now, suntikan vaksin ni kadang-kadang dia suntik 2-3 kali. Okey, suntikan vaksin yang pertama biasanya menyebabkan penghasilan aras antibody yang rendah, tak cukup. Okey. So biasanya kita akan tambah suntikan yang kedua, which is kita panggil dos penggalak. So dos penggalak ni apa? Dos penggalak ni adalah untuk meningkatkan semula penghasilan antibody pada satu aras keimunan. So basically macam ni. Kalaulah awak tengok graf, basically dia ada graf macam ni. Okey. Kita perlu meningkatkan kepekatan antibody. Bila kepekatan antibody tu cukup tinggi, so ini kita kata, barulah kita kata keimunan telah tercapai. Okey. So, contoh-contoh vaksin. Contoh-contoh vaksin adalah vaksin macam SARC. SARC adalah untuk apa? Untuk penyakit poliomyelitis, and then vaksin BCG adalah untuk penyakit TB, batuk kering. HPV adalah untuk kanser cervix, mengelakkan daripada kanser cervix. Now, tadi kita dah kata kalau keimunan aktif semula jadi, ia tidak melibatkan suntikan. So macam mana keimunan aktif semula jadi ni boleh terhasil? Okey, apabila seseorang dijangkiti oleh patogen, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibody terhadap antigen. So yang explanation yang ini adalah gerak balas keimunan. Kan? Gerak balas keimunan. So antigen ni akan musnah.
Okey, so apabila individu itu sembuh daripada suatu jangkitan, individu tersebut akan memperoleh keimunan kekal. Contohnya yang masuk dalam badan kita, yang attack dalam badan kita adalah antigen A. Antigen A menyebabkan kita sakit, menyebabkan kita demam. So antibody A akan dihasilkan. So antibody A akan lawan antigen A. So kita antibody A akan menang. Bila menang, badan kita telah memperolehi keimunan. So, bila antigen A kali kedua cuba attack sel badan kita, belum sempat sakit, antibody telah dihasilkan. Macam mana benda ni boleh terjadi? Ini adalah disebabkan sel memori. Kan ingat tak? Sel limfosit ada dua. Satu limfosit A, satu limfosit T, satu limfosit B. Dalam limfosit B ada sel memory. So, tengok sekiranya individu yang sama diserang sekali lagi oleh patogen yang sama, okey, sel limfosit akan menyimpan memori. So basically, tengok terus menghasilkan antibody. So senang kata belum sempat antigen ni pergi serang sel badan. Okey, dia tak sempat serang sel badan, antibody terus dihasilkan. So kita tak sempat sakit. Okey. Right. So, seterusnya kita tengok keimunan yang kedua. So, keimunan kedua adalah keimunan pasif. So, apakah persamaan antara keimunan pasif semula jadi dan keimunan pasif buatan? Persamaan. Antibody adalah daripada luar. Maksudnya, limfosit, sel darah putih kita tak dapat menghasilkan antibody. Dan lagi satu persamaan, keimunan pasif ni tidak kekal lama. Hanya memberi perlindungan sementara sahaja. Okey, now ingat suntikan. Apa-apa suntikan, ia adalah buatan, ia melibatkan suntikan. So dalam keimunan pasif semula jadi, apakah suntikan yang disuntik? Which is adalah antiserum dan serum. Apakah persamaan antara antiserum dan serum? Persamaannya, ia mengandungi antibody spesifik menentang antigen. Okey. Now, suntikan antiserum ni memberi perlindungan segera untuk jangka masa yang pendek. Contohnya bisa ular. Katakanlah awak kena patuk ular. So awak pergi jumpa doktor, nanti doktor akan suntik awak dengan serum atau antiserum. Katakan bulan depan awak kena patuk lagi dengan ular. So, awak kena ambil antiserum lagi sekali. Tu yang kita kata, suntikan keimunan pasif buatan one shot. Maksudnya kalau awak kena patuk ular, okey, next time awak kena patuk ular, awak kena ambil lagi antiserum. Okey, sebab kenapa? Sebab dalam antiserum tu ada antibody. Bila once antibody tu dah habis dipakai, next time kalau kita kena patuk ular, so kita kena ambil lagi sekali antiserum ataupun serum berikut. Okey? Alright. So, seterusnya tengok keimunan pasif semula jadi. Now, keimunan pasif semula jadi, ia tidak melibatkan suntikan. Contoh keimunan pasif semula jadi adalah apabila fetus dapat antibody daripada ibu. Maksudnya dalam kandungan, okey, fetus ni sebenarnya boleh mendapat keimunan pasif semula jadi. Kenapa? Ada antibody ibu boleh meresap melalui plasenta. Okey. Now, lagi ada tak keimunan pasif semula jadi yang lain selain daripada fetus? Ada. Okey, contohnya adalah susu ibu. Okey, dalam susu ibu sebenarnya ada antibody. So tengok sini antibody melindungi bayi untuk tempoh beberapa bulan pertama selepas kelahiran melalui antibody yang terdapat daripada susu ibu. So senang kata, kalaulah anak menyusu menyusu ibu dia, so dia akan dapat antibody. Okey, tapi kalau anak tu berhenti, so dia tak dapatlah antibody tu. Itu yang kita panggil dia sebagai keimunan pasif semula jadi. Sebab antibody tu sumbernya daripada luar. So susu ibu ni ada dua jenis tau. Kalau susu ibu yang kolostrum ni adalah susu ibu yang pekat yang lepas lahir. Okey, ada satu susu tu lebih pekat, kolostrum ni. Okey, kolostrum ni kandungan antibody-nya paling tinggi. Okey, antibody tinggi. Lepas je, sebab tu lah kalau lah ibu lepas bersalin, doktor, hospital dia akan galakkan ibu tu menyusukan anak dia. Kenapa? Sebab selepas kelahiran, daripada selepas kelahiran sehingga saya tak ingat berapa hari, susu tu dia punya warna adalah lebih pekat berbanding yang hari-hari seterus tu.
selepas tu. Okey, sebab kenapa? Susu yang itu kita panggil dia kolesterom. Apakah itu kolesterom? Kolesterom adalah susu ibu yang mengandungi antibody paling tinggi, paling banyak. Okey, alright. So, now kita tengok di sini. Ini adalah yang kita katakan dia sebagai, jap saya ambil di sini. This one sudah. Keimunan pasif semula jadi. Ini pun kita sudah. Okey, so kita tengok yang ini. Perbezaan. Okey. Ini adalah daripada buku teks awak. Buku teks awak pada muka surat 208. Okey. Now, okey. Keimunan aktif buatan dan juga keimunan pasif buatan. Apa-apa sahaja awak nampak perkataan buatan, ini adalah melibatkan suntikan. Okey. Now, persamaan. Apakah persamaan antara keimunan aktif buatan dan keimunan pasif buatan? So, persamaannya adalah melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Okey. Kedua, melibatkan interaksi antara antibody dan juga antigen. Okey. Now, perbezaannya. Kalau keimunan aktif semula jadi, yang kita suntik adalah vaksin. Tapi keimunan pasif semula jadi, yang kita suntik adalah anti-serum. Apakah itu vaksin? Vaksin adalah ampayan atau patogen yang lemah atau tidak bahaya. Virulin ni adalah virus yang tidak bahaya. Apakah itu anti-serum atau serum? Anti-serum dan serum adalah bahan yang telah mengandungi yang ada antibody spesifik. Kalau vaksin biasanya kita suntik sebelum orang tu sakit. So, ia adalah untuk pencegahan. Kalau lah anti-serum, orang tu kena cocok pula. Kena patuk ular di tengah sakit. So, rawatan segera. Okey, alright. So, katakanlah kesan. Yang ini kesannya adalah memberi perlindungan serta-merta. Dan ia adalah kekal lama. Kenapa? Sebab antibody dihasilkan oleh limfosit. Kalaulah yang ini bersifat sementara. Ini saya tersilap. Ini tidak memberi perlindungan serta-merta. Yang ini memberi perlindungan serta-merta. So, kenapa tidak serta-merta? Sebab penghasilan antibody ni tadi dihasilkan oleh limfosit kan? So, ia ambil masa. Beberapa hari barulah kita ada antibody. Tapi katakanlah yang ini memberi perlindungan serta-merta. Saya ambil daripada graf ni, tengok Okey. Kalau yang ini kita kata dia sebagai pencegahan. So dia ambil masa, nampak tak ambil masa berapa lama ni? Dia ambil masa dekat 6 bulan. Kalau yang ini, alright, kita terus suntik. Maksudnya orang tu kena bisa ular kan, kena patuk ular. So kita terus suntik anti-serum. Yang kita suntik anti-serum tu kandungan antibodinya adalah tinggi. So therefore, bila kita suntik, dia akan terus memberi perlindungan serta-merta. Okey? Alright, ini adalah sebagai rawatan. Tapi kalau yang ini adalah pencegahan. Yang ini kita suntik, katakanlah yang ini kita suntik adalah untuk mencegah. Ini adalah untuk mencegah. Yang ini adalah untuk merawat. Okey, so katakanlah yang ini disebabkan dia pencegah, dia punya perlindungan tidak serta-merta. Okey, perlindungannya tidak memberi perlindungan serta-merta. Tak cepat, ini adalah lambat. Yang ini perlindungannya adalah cepat. Okey, so masa. Okey, suntikan ni tadi kita dah cakap. Suntikan yang disuntik adalah vaksin sebelum dijangkiti penyakit. Katakanlah keimunan pasif buatan. Okey, kita suntik antibody. Okey, yang ini, alright, yang ini disuntik antibody tersedia. Okey, sekiranya terdapat risiko yang tinggi. Okey, katakanlah orang tu expose kat something, kita terus suntik dia. Okey. Now, contohnya macam tetanus, kancing gigi. Biasanya kancing gigi ni katakanlah awak terpijak paku karat. Kita takut paku karat tu boleh membahayakan awak. So, kita terus suntik dengan anti-serum. Kita suntik dia dengan tetanus, dengan suntikan. Okey, suntikan tetanus kita panggil. Okey. So, tapi katakanlah next time awak kena paku karat whatsoever. So, awak kena ambil suntikan tetanus itu lagi sekali. Okey. Now, yang ini antibody dihasilkan sendiri. Yang ini antibody
diperolehi daripada anti-serum. Now, yang ini keperluan memberi dos penggalak. Kalaulah keimunan aktif buatan, kita perlu. Kenapa? Untuk meningkatkan aras antibodi melepasi aras keimunan. Nak bagi dia tinggi. Dia wajib melepasi aras ni. Sebab tu, kalaulah doktor bagi awak antibiotik ni sebenarnya kita dah baik. Tapi kenapa awak kena habiskan antibiotik? Sebab antibiotik ni dapat membantu antibodi kita, dihasilkan, kepekatan antibodi dihasilkan tu adalah tinggi untuk melepaskan aras keimunan. Sebab tu doktor marah kalau awak tak habiskan antibiotik. Sebab awak dah baik tapi kepekatan antibodi awak belum cukup tinggi melepasi aras keimunan. Sebab tu awak kena habiskan antibiotik. Sebab kalau tak habiskan, katakanlah antigen yang sama attack awak, kita takut antigen tu bila attack awak, antigen tu dah mengalami mutasi, awak akan kena sakit lebih teruk daripada first awak kena sakit tu. So kalau ada ubat, doktor suruh habiskan antibiotik, you guys kena habiskan. Okay. Now, yang ini suntikan. So persamaan awak tengok sini, kedua-dua melibatkan suntikan. Kalau keluar soalan periksa, macam mana saya nak tahu ia adalah keimunan aktif semula jadi? Ni aktif semula jadi. Mana tahu semula aktif buatan. Ini adalah pasif buatan. Awak tengok kepada aras antibodi. Kalau aras antibodi makin lama makin ke bawah, so awak tahu ini adalah pasif buatan. Kalau yang ini awak nampak, saya pakai color lain pula. Awak nampak dia rendah awal dia tapi dia naik. Tapi awak nampak tak? Dia tak turun, dia still tinggi. Masih orang kata melepasi aras keimunan. Kalau suntikan itu, kepekatan antibodi dia melepasi aras keimunan, so awak tahu ini adalah keimunan aktif buatan. Kalaulah yang ini kita suntik, memang dia shoot tinggi, tapi dia drop. Lepas tu suntikan kali 2 shoot tinggi. And awak tengok ending kepekatan antibodi makin lama makin ke bawah. Kalau ia di bawah aras keimunan, ini adalah pasif buatan. Okey. So, kita tengok last kali 11.4. 11.4 adalah jenis keimunan. 11.4 is not jenis keimunan. Sebenarnya ni salah ni. Isu kesihatan. Okey. So, apa yang kita akan belajar dalam isu kesihatan ni? Kita akan belajar mengenai AIDS. Apakah beza antara HIV positif dan juga AIDS. Okay, alright. So, kita tengok teruskan. Apakah itu AIDS? AIDS adalah, penyakit sindrom kurang daya tahan penyakit. Nama short formnya adalah AIDS. Ia disebabkan oleh apa? Ia disebabkan oleh virus HIV. Kemudian virus HIV ni, apa bahayanya virus HIV ni? Virus HIV ni, tricky dia, virus ni menyerang sel limfosit T. Tengok kalau limfosit T tu diserang, maksudnya sel limfosit B tidak dapat menghasilkan antibodi. Sebab limfosit B hanya boleh terangsang apabila sel limfosit T ni menyerang antigen. So, senang kata, apabila virus ni menyerang limfosit T, badan kita tidak dapat menghasilkan antibodi. Kenapa? Sebab limfosit B ni tidak dapat terangsang. Okey. So, tengok di sini. Apakah dia bahaya virus HIV? Virus HIV ni, masalah yang tadi kita kata virus HIV ni, dia merosakkan sistem keimunan dengan cara apa? Dia pergi serang limfosit T. Kalau limfosit T ni kena serang, so limfosit B tak boleh buat kerja. So, bila limfosit B tak boleh buat kerja, badan kita tak ada antibody. Bila tak ada antibody, badan kita tak ada keimunan. So, gejala-gejala penyakit. Gejala-gejala. Orang yang kena HIV ni, kita tengok, dilihat tau ni. Kita dah tengok dia punya gejala dia makin teruk apabila sistem keimunan dia dah habis. Alright. So, dia akan dapat, barulah kita panggil dia sebagai AIDS. Senang kata, kalaulah virus HIV ni masuk dalam badan, kita kata orang tu sebagai HIV positif. Kita tak panggil dia sebagai AIDS.
bila sistem pertahanan badannya lumpuh, selepas 8 hingga 10 tahun, barulah kita kata ia menghidap AIDS. So, kalau mula-mula virus tu masuk duduk dalam badan, kita kenali orang tu sebagai HIV positif. Okey, tapi kalaulah virus HIV positif tu dah rosakkan semua sel limfosit kita sampai kita langsung tak ada antibody, so kita kata sistem pertahanan badan kita dah lumpuh. So, bila sistem pertahanan badan kita dah lumpuh, barulah kita kata orang itu menghidapi AIDS. So, apakah gejala-gejala AIDS? Gejala AIDS bila lah dah terus lumpuh, keimunan ni lumpuh, sistem keimunan lumpuh, demam sikit pun dia susah nak baik. Keimunan lumpuh. Okay, so dia akan sedang kena penyakit kulit, jangkitan pernafasan, cerit-berit yang kronik, batuk kering dan jangkitan kuman pada otak dan banyak lagi. Dan akhirnya kanser dan akhirnya meninggal dunia. So, macam mana penyebaran HIV ni? HIV ni boleh disebarkan adalah melalui cecair badan, kecuali air liur dan peluh. Saya ulang Cara penyebaran HIV ni adalah melalui bendalir badan. Okey, bendalir badan. Tapi kecuali air liur dan peluh. Maksudnya kalau awak share makanan, tak ada, awak takkan kena HIV. Kalau awak bersukan, awak peluk-peluk pun tak kena. Okey, tapi kalaulah orang tu buat hubungan seks dengan orang yang ada HIV, ia boleh pindahkan virus HIV. Sebab virus HIV ni ada dalam bendalir badan. Contoh bendalir badan adalah bendalir tisu, darah, air mani dan juga sebenarnya susu badan. Sebab tu kalau ibu yang ada HIV positif, dia tidak boleh menyusukan anak dia sebab virus tu boleh dipindahkan. Okay. Alright. So, tengok boleh ibu yang punya HIV boleh dipindahkan melalui plasenta dan juga HIV ni boleh kepada anak yang disusui. Okey, yang ni nanti saya nak cerita special sikit. Okey, now hubungan seks tanpa perlindungan, yes, katakanlah dengan cara penyebaran hubungan seks secara perlindungan, sebabnya air mani tu boleh ditransfer. Okey, kemudian pemindahan darah, yes, kalaulah darah HIV positif tu awak dapat terima darah daripada HIV positif, so kita pun boleh kena HIV positif. Suntikan jarum tercemar, maksudnya macam penagih dadah, di share jarum. So katakanlah bila kita share jarum, kita boleh juga kena HIV positif. So kesimpulannya, penyebarannya adalah melalui bendalir badan. Contoh bendalir badan adalah darah, bendalir tisu, air mani, cecair difaraj dan juga susu ibu. Tapi HIV tidak boleh dipindahkan, tak boleh dipindahkan melalui air liur dan juga peluh. Okey, cara macam mana untuk mencegah HIV? So, cegah HIV, menjauhi hubungan seks dengan pesakit HIV atau menggunakan kondom dan tidak buat hubungan seks secara rambang. Gunakan jarum dan alat suntikan pakai buang. So, maksudnya jangan share-share jarum suntikan. Elakkan penglibatan penyalahgunaan dadah. Okay, now cara mencegah HIV. Okay, this one saya suka. Now ibu yang HIV positif. Okay, ibu yang HIV positif tadi kita kata, okay, HIV, virus HIV boleh dipindahkan melalui plasenta. Tapi disebabkan ada antivirus, okay, ibu yang mengandung HIV positif ni, kebarangkalian untuk melahirkan anak yang HIV positif menjadi kurang. So, terima kasih kepada antivirus. So, kalaulah ibu tu dia dah HIV positif, dia mengandung, okay, dia nak elakkan anak dia daripada kena HIV positif juga. So, ibu tu akan mengambil antivirus. Apakah antivirus? Antivirus ni adalah satu ubat yang dapat mengurangkan, orang kata, the growth of HIV positif. Kita nak kurangkan bilangan HIV positif. So, kita tak nak bagi HIV positif tu membiak. Okay, so itu kita panggil dia sebagai antivirus. Okay, so jangkitan daripada ibu yang punya HIV kepada anak ni dapat dikurangkan. Okay, masa mengandung dan bersalin. Tetapi, kalaulah ibu tu dah memang HIV positif, ibu itu tidak boleh bersalin normal. So, ibu tu perlu menjalani pembedahan, C-section. Kenapa kita nak elakkan daripada ibu tu kalau bersalin normal, dia tertelan bendalir-bendalir difaraj. So, katakanlah ibu tu, okay, dia HIV positif. Dia mengandung, dia mengambil antivirus. So, lagi langkah langkah precaution.
bila bersalin, dia tak boleh bersalin normal. So, dia kena bersalin secara pembedahan. Okey, untuk mengelakkan berlakunya, orang kata ada HIV tu, virus HIV tu boleh dipindahkan. Dan ibu tu tidak boleh menyusukan anak. Okey, now, anggota kesihatan. So, anggota kesihatan, yang berurusan dengan penyakit AIDS, sentiasa, maksudnya, dia kena sentiasa mematuhi peraturan supaya dapat mengelakkan kecederaan. So, basically, kalaulah dia nak rawat orang yang ada HIV positif, dia kena pakai sarung tangan, dia elakkan daripada kalau dia cedera, orang tu cedera. So, kita tak, kalau boleh, jangan ada tersentuh secara langsung. Secara langsung ni, maksudnya macam ni. Kalau ada tajam, kalau ada luka, orang tu luka, so takut boleh merebak. Okey.